Ada Mas. InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama kita membaca umul kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja. Qayyiman yunzura ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Masanya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya banyak mana mudah. Sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dia kasihi melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Yang saya hormati semuliakan atau imam kita, Imam Maghrib malam ini, seluruhnya semuliakan Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau ada fungsi, ada pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah sekali lagi kita dapat bersama malam ini untuk kita sambung kuliah fiqh berkenaan dengan iddah. Hari itu kita dah sentuh berkenaan definisi tentang iddah ataupun ta'arif iddah. Mana iddah ialah bilang-bilangan, daripada perkataan bilang-bilangan. Itu makna iddah daripada sudut bahasa lah. Sedangkan daripada sudut istilah,
nama bagi tempoh tertentu. Nama bagi tempoh tertentu bagi seseorang perempuan menunggu semata-mata mematuhi kepada perintah Allah. Nama bagi tempoh tertentu bagi seseorang perempuan menunggu semata-mata untuk ta'abudi, semata-mata untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sebagai tanda kesedihan terhadap kematian suaminya, ataupun tanda sedihlah di atas pemergian orang yang dicintai, mana suaminya lah, atau untuk memastikan rahimnya bersih daripada kandungan, Ini bagi yang tidak kematian suami. Yang kematian suami maknanya sudah tentu untuk ta'abudilah, untuk pengabdian diri kepada Allah. Kemudian tanda kesedihan, tanda kesedihan, di samping itu memastikan rahimnya bersih. Tapi bagi yang tak kematian suami, yang tidak kematian suami maknanya untuk ta'abudi, ataupun tanda sedih suami dah tak ada. Suami tak mati tapi suami dah menceraikan dia. Suami telah menceraikan dia, sedih jugalah. Sebabkan suami telah pergi meninggalkan dia ataupun menjatuhkan talak pada dia, atau memastikan rahimnya bersih daripada benih si suami dia ataupun bekas suami tadi yang telah pun menceraikan dia lah. Itu dikatakan sebagai iddah. Baik, jadi malam ini kita sambung tentang pembahagian iddah. Pembahagian iddah itu ada dua. Pertama, iddah suami yang kematian suami. Yang kedua, iddah perceraian. Iddah kerana kematian suami yang pertama. Yang kedua, iddah perceraian. Okay, iddah tentang kematian suami kita dah sentuh hari itu. Maknanya kalau seandainya isteri itu mengandung, maka naklah dia melahirkan anak. Selesai dia melahirkan anak, barulah dia boleh untuk berkahwin ataupun bernikah dengan lelaki lain. Itu kalau seandainya mengandung lah. Kalau seandainya tidak mengandung, sedangkan suami yang telah meninggal dunia, maka iddahnya lah 4 bulan 10 hari. Ya tarabbasna bi anfusina 14 ashhurin wa ashra. Maka naklah dia menahan diri selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Untuk memastikan rahimnya itu kosong daripada benih suami dia lah. Maka lepas tu, maka bolehlah dia bernikah ataupun berkahwin dengan mana-mana lelaki yang lain lah. Macam tu. Baik, itu dikatakan iddah disebabkan kematian suami. Jadi malam ni kita lihat iddah perceraian. Iddah disebabkan oleh bercerai. Qala musannifun wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Baik, perempuan yang telah disetubuhi oleh suaminya dan diceraikan, sama ada dengan pasah ataupun talak. Sama ada dengan pasah ataupun talak, iddahnya ialah bagi perempuan yang mengandung, iddahnya berakhir dengan melahirkan anak yang dikandung. Perempuan yang mengandung, maka iddahnya berakhir dengan kelahiran anak yang dikandung. Maknanya kalau ketika dia diceraikan oleh suaminya, contohlah dia baru mengandung berapa? Baru mengandung sebulan. Baru mengandung sebulan, maka iddahnya itu akan 8 bulan lah. Kerana kandungan biasanya 9 bulan. Maknanya tempoh iddah dia itu lagi lama. Tapi kalau perempuan itu mengandung, masa dia mengandung tu dia dah mengandung selama 8 bulan. 8 bulan dia dah mengandung dah. Tiba-tiba diceraikan oleh suami dia, maka iddahnya sebulan je lah. Biasanya bayi ni dalam kandungan itu, kandungan ibu ni lah 9 bulan kan. Maknanya sebulan lagi, lepas tu dia akan melahirkan anak. Lepas melahirkan anak, maknanya bolehlah dia dah menikah dengan lain kalau dia nak lah. Kalau tak ada, tak adalah. Maknanya tempoh iddah dia begitu. Kalau seandainya perempuan itu mengandung, maknanya bergantung kepada tempoh kandungan dia. Berapa lama dah kandungan yang dia kandung itu? Adakah
1 bulan ataupun 5 bulan ataupun 8 bulan ataupun 9 bulan. Bergantung pada kondangan gitu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatu ahmali ajalahunna ayyadna hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang mengandung tempoh iddahnya ialah sehingga mereka melahirkan anak yang dikandung. Macam tu. Sehingga anak yang dikandung. Baik, kemudian bagi perempuan yang tidak mengandung, perempuan yang tidak mengandung ataupun telah pun putus haid, si Aisyah alif yasin ta marbutah Aisyah, bukan Siti Aisyah. Siti Aisyah terlain, dia nama si Nabi kan. Ni Aisyah ni maknanya perempuan yang telah terputus haid, menopause istilah kita kan, menopause kan, biasa umur dah orang kata dah masuk 50 kan. Biasa kalau menopause perempuan umur berapa tahun? Oh, tak tentu. Okey. Tak tentu dah kan. Bergantung kepada perempuan tu sendirilah. Dan biasanya si suami yang tahulah. Biasanya si suami yang tahu isteri dia tu dah menopause ke tak menopause ke. Maknanya kalau isteri tu tak datang haid lagi kan, suci je, maknanya suci sesuci-sucinya, maknanya dia dah menopause lah tu. Mana haid tak datang lagi, itu tak? Macam tu. Jadi yang tahu ialah suami. Kalau suami tak tahu, tak tapik nak cakap lah. Macam tu. Kadang perempuan ni kadang dia malu nak cerita dengan suami dia. Malu nak cerita. Suami lah yang kena tahu. Baik. Kadang dia malu, tu tak? Jadi bagi perempuan yang tidak mengandung dan belum putus haid, maka iddahnya berakhir dengan berlakunya 3 kali suci daripada haid, bermula selepas perceraian. Bermula daripada lepas perceraian. Mana tempoh 3 kali suci daripada haid. Perempuan yang tidak mengandung dan belum putus haid, maka iddahnya berakhir dengan berlakunya 3 kali suci daripada haid. Dan dia ditalak itu, dia talak itu sama ada nak tengok juga tu. Kan, walaupun dia tak mengandung, tapi ditalak itu masa tu dalam keadaan dia suci ke tak suci. Kalau seandainya perempuan itu ditalak ketika dia suci, maknanya tempoh iddahnya lagi singkat berbanding dengan perempuan yang ditalak ketika dalam haid. Ketika dalam haid, contohlah perempuan itu ditalak ketika suci, mana bulan pertama dia ditalak dalam keadaan suci. Okey, kemudian seterusnya, pada step seterusnya itulah akan datang haid. Kan, lepas tu lepas habis haid dia akan suci semula. Dah 2 kali suci kan? Dah 2 kali suci. Kemudian datang haid semula. Okay. Lepas tu datang suci yang ketiga. Lepas suci yang ketiga ni mana dah habis dah dia. Dah habis dah lah. Kalau seandainya perempuan tu ditalak dengan talak 1 ataupun talak 2, mana kalau suaminya nak rujuk balik, dah tak boleh rujuk lah. Kalau dah habis daripada 3 kali suci tu. Maknanya kalau nak bersama semula, mestilah dengan akad nikah yang baru. Kena mohon semula lah untuk bernikah. Mohon semula untuk bernikah. Cuma kalau seandainya lepas berkahwin itu, in case berlaku talak lagi, dia tidak akan mengurangkan talak yang pertama tadi. Contohlah pada sebelum perceraian itu telah berlakunya talak yang pertama, cerai yang pertama itu berlakunya talak 1. Lepas tu mereka kahwin semula setelah perempuan terlebih dah. So kena kahwin semula. Lepas kahwin semula tu tiba-tiba suami dia mentalakkan lagi. Dia kata, saya jatuhkan kau dengan talak 1. Permulaan tadi perceraian pertama talak 1, perceraian kedua pun talak 1. So ada berapa talak dah? Ada 2 talak. Bukan makna dia akan kosong, dia akan mula berkosong balik, tidak. Dia akan campurkan yang talak pertama akan jadi, kemudian campur dengan talak yang kedua tu, maka jadi 2 lah. So 2 lah talak dia, macam tu. Kalau dia selepas dia nikah semula tu, nikah berlaku perceraian lagi, tiba-tiba suami itu menceraikan dia dengan talak 2, so akan jadi 3 lah. Dia akan campur dengan yang perceraian yang pertama tu.
So mana ada 3. Tu yang bahaya tu. Kadang-kadang tak kalangan kita kadang ada yang tak tahu. Dia kata baru talak 2 dia kata. Tidak, dah jatuh talak 3. Dia tidak akan mengurangkan jumlah talak itu. Itu kalau seandainya tadi, kalau diceraikan perempuan itu ketika itu dia dekat dalam suci. Kalau dalam keadaan suci, tempoh haidnya lagi tempoh eddahnya lagi pendek lah. Mana diceraikan masa tu dalam keadaan suci, lepas tu haid, lepas tu suci, lepas tu haid, lepas tu suci. Kan? Lepas tu masuk aja haid tu dah habis dah edah dia. Edah dah habis. Mana dah 3 kali suci lah, salah satu kuruk 3 kali suci. 3 kali suci. Macam tu. Kemudian perempuan ni pula, dia punya haid itu sesingkat-singkat perempuan haid ni ialah sehari semalam. Sehari semalam tu paling singkat haid untuk perempuan. Dan selama-lamanya, sebanyak-banyaknya ialah 15 hari. Sebanyak-banyaknya dia tempoh haid 15 hari. Dan kebiasaannya 5 hari 5 malam, 7 hari 7 malam, seminggu lah je tu. Kebiasaan gitu. Maknanya kalau mana-mana perempuan tu yang telah pun diceraikan isteri dia oleh suami dia, yang mana tempoh haid itu singkat, contohnya sehari semalam, mana dah dikira tu. Sehari semalam tu dah kira satu haid. Sehari semalam tu dia kira satu haid dah. So makna tempoh eddahnya lagi pendek. Berbanding dengan perempuan yang haidnya lagi lama. Contohnya haidnya ialah 15 hari. Mana tempoh eddah dia tu akan lagi lama lah macam tu. Kemudian yang kedua, mana-mana perempuan yang ditalak dengan ketika itu, dia talak dalam keadaan dia beredah, dalam berhaid. Kalau dia berhaid, maka tempoh eddahnya akan lagi lama. Macam tu. Contohlah ketika dia ditalak tu, dia dalam keadaan berhaid. Kan? Lepas tu dia suci. Haid, suci, lepas tu haid. Suci. Haid semula dan suci. Mana ni suci pertama, suci kedua dan suci yang ketiga. Lepas suci ketiga ni barulah dia boleh kahwin semula. Semaknanya kalau perempuan ditalak ketika dalam keadaan haid, mana tempoh edah ni tu lagi lama berbanding dengan perempuan-perempuan yang ditalak ketika dalam keadaan suci. Macam tu. Malahan kalau ditalak ketika kata dalam keadaan berhaid pun, maka hukumnya haram kan? Macam tu. Walaupun talak tu jatuh, jangan kita kata talak tak jatuh sebab perempuan dalam keadaan haid. Talak tetap jatuh, cuma perbuatan tu kira haram lah, perbuatan tu tak digalakkan. Kerana apa? Kerana akan menyebabkan perempuan tu tempoh eddahnya dia akan lagi lama. Mana penderitaannya lagi lama lah berbanding dengan dalam keadaan suci. Baik. Kemudian yang kedua tadi, bagi perempuan yang tidak mengandung dan belum putus haid, maka eddahnya berakhir dengan berlakunya 3 kali suci daripada haid, bermula selepas daripada perceraian. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi yaumil akhir. Dan isteri yang diceraikan itu naklah menunggu dan menahan diri mereka daripada berkahwin selama 3 kali suci. 3 kali suci berhaid. Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan anak yang dijadikan oleh Allah Ta'ala dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah Ta'ala dan juga akhirat. Sebabnya perempuan-perempuan dia tak boleh menyembunyikan kandungan-kandungan yang terdapat dalam rahim dia. Takut nanti bila dia berkahwin dengan lelaki lain akan bercampur lah benih tu. Benih suami pertama yang telah menceraikan dia dengan benih suami yang kedua yang baru dia berkahwin lah. Nanti tak tahulah macam mana kalau lahir anak tadi nak dinasabkan dengan siapa. Nak nasabkan dengan suami pertama ke, nak nasabkan dengan suami kedua. Jadi akan jadi kekeliruan lah kat situ. Jadi perlu pula naik mahkamah lah untuk orang kata mensabitkan nasab pula. Perlu naik mahkamah nak sabitkan nasab. Hakim pula nak kena tentukan ni anak ni nak nasab kepada siapa, suami pertama ke ataupun suami kedua. Baik.
Kemudian bagi perempuan yang tiada haid, si Aisyah mana perempuan tiada haid, ejaannya Hamzah, ya sin ta marbutah, Aisyah. Bukan Siti Aisyah. Jadi perempuan yang tiada haid ataupun menopause, sama ada kerana dia masih kecil ataupun telah putus haid, maka eddahnya adalah dengan berakhirnya 3 bulan. Eddahnya berakhir dengan 3 bulan selepas daripada perceraian. Kenapa? Kerana dia tak ada haid. Macam perempuan-perempuan yang masih bawah umur kan. Perempuan kalau dia datang haid biasanya umur berapa tahun? 9 tahun kan. Ini baru umur 8 tahun dah nikah. Dah nikah umur 8 tahun, tiba-tiba dah kena cerai kan. Memang daripada segi sudut orang kata pandangan orang ramai pun memang jadi isu jugalah. Kan nikah bawah umur ni memang jadi isu lah. Kalau di Malaysia ni banyaklah orang kata suara-suara tu, suara ni akan melantang lah bersuara. Jadi tu kalau yang menikah bawah umur. Yang kedua tadi memang tiada haid lagi. Bila tak ada haid maknanya tak tahu, kan, tak tahu tempoh dia macam mana. So macam mana pengiraan tempoh dia, tempoh iddahnya, iaitulah dengan 3 bulan. 3 bulan. Tempoh iddahnya selama 3 bulan selepas daripada perceraian dia. 3 bulan mana 3 bulan Qamariah. Macam tu. Jadi kiralah. Macam tu. Okey, maknanya kalau dia kalau seandainya walaupun dia menopause, tiba-tiba suami datang semula nak rujuk dia balik, dia belum habis lagi 3 bulan itu, maka dia boleh rujuk semula. Dia boleh rujuk semula lah. Ya tu. Dan biasanya kalau dalam kes-kes perempuan berkenaan nak sabitkan dia dah habis edah ke tak habis edah ni, biasanya perempuan tu yang tahulah dia dah habis edah ke belum. Biasanya ataupun pegawai, kalau pejabat agama tu pegawai yang perempuan akan tanya. Sebab yalah mereka perempuan dengan perempuan, jadi dia tak malulah ceritakan benda tu. Kan kita kan pegawai lelaki, puan dah menopause ke. Jadi dia pun sogan nak jawab dengan kita pun sogan nak tanya. Kita pun sogan nak tanya. Macam imam nak tanya kan, dengan kalau ada ingkir dalam taman ni perempuan yang dah bercerai kan, imam pun tanya kau dah menopause ke belum. Jadi perasaan perempuan tu nak jawab pun serba salah, malulah dia kan. Macam tu. Sedangkan di pejabat agama pun pegawai lelaki pun tak malu nak tanya. Apalagi kalau tuan-tuan malu nak tanya, nak contohnya kalau kes mana-mana perempuan nak suami dia nak rujuk semula kan. Macam tu. Jadi biasanya kalau pejabat agama tu biar pegawai perempuan yang tanya dengan klien tu. Dia akan tanya sendirilah. Jadi perempuan yang klien tadi akan ceritalah berapa lama dia dah haid ke, dah habis ke, belum habis haid dan sebagainya, berapa bulan, berapa hari dia haid kan, berapa hari dia suci dan sebagainya. Itulah pengiraan, adalah pengiraan dia. Macam tu. Jadi kalau seandainya mereka berpuas hati, maka bolehlah nikah semula ataupun rujuk balik dengan suami dia. Baik. Jadi kita lihat pada yang tadi berkenaan dengan si Aisyah tadi yang menopause ini, seperti Allah Taala menyebut dalam Quran, wallai ya'isna minal mahid min nisaikum inirtabatum fa iddatuhunna salasata asyurin wallai lam yakhidna. Dan perempuan-perempuan daripada kalangan kamu yang putus asa daripada haid. Putus asa pada haid, daripada mana tak ada haid lah. Jika kamu menaruh syak tentang tempoh edah mereka, maka edah hanyalah 3 bulan. Dan demikian juga edah perempuan-perempuan yang tidak berhaid. Edah perempuan-perempuan tidak berhaid, maka tempoh edahnya 3 bulan. Qamariah. Senangnya. Senanglah. Tapi nak cerita itu yang kadang-kadang klien tu malu nak cerita. Apalagi kalau pegawai perempuan, pegawai lelaki kan yang tanya tu malu nak cerita. Ni benda ni lah bentuk privacy lah. Kadang terpaksa masuk dalam bilik tanya dia. Tidakkan dia malu nak cerita. Baik, kemudian edah perempuan yang diceraikan sebelum disetubuhi macam mana? Bagaimana edah perempuan yang diceraikan sebelum disetubuhi? Perempuan yang belum disetubuhi oleh suaminya dan diceraikan secara fasah atau talak,
tidak wajib beredah. Tidak wajib beredah. Perempuan-perempuan yang diceraikan sebelum disetubuhi, tak ada setubuhi, belum bermalam pun, belum bermalam, ataupun bila baru nikah, lepas tu suami pun dah terbang pergi outstation dan sebagainya kan. Jadi tak sempat nak bermalam ke, tiba-tiba dah berlaku perceraian. Jadi perempuan-perempuan yang diceraikan sebelum disetubuhi, jadi talaknya, edahnya ialah tiada wajib edah, tiada wajib beredah. Macam itulah. Istilah kita ni orang kata janda berhias. Janda berhias, belum sempat menikmati kan. Tak kisahlah dia baru berkahwin ke ataupun dah lama berkahwin, tapi tidak pernah bermalam, tak pernah ditiduri oleh suami dia, tak pernah disetubuhi oleh suami dia, tak pernah dijimat oleh suami dia, tiba-tiba berlakunya perceraian, maka tiada edah. Cuma nak sabitkan benda tu mahkamah jelah. Mahkamah lah akan sabitkan, mahkamah lah akan tanya dengan perempuan itu. Hakim ni akan tanya dalam perbicaraan. Takkan kita nak tanya dah, kita bukan hakim. Jadi ada kuasa tanya tu ialah mahkamah. Dia akan tanya, ada tak bermalam dah pernah? Ada kata ni belum lagi ni, yang Arif belum lagi, tak pernah pun yang Arif, gitu kan. Macam tu lah. Nama je kahwin yang Arif, tapi seorang ke sana, seorang ke sini, seorang ke darat, seorang ke bawah kan, waham masing-masing. Macam tu. Tahu tak? Baik. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha famati'uhunna wasarihuhunna sarahan jamila. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya. Kamu ceraikan mereka sebelum sentuh lagi, tak ada sentuh apa-apa, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang edah yang kamu boleh hitungkan masanya. Oleh itu berikanlah muta'ah dia. Muta'ah mana pemberian sebuah hati kepada mereka, dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Macam itulah. Semana tiada edah bagi perempuan. Mana kalau dia nak nikah cepat, bolehlah nikah cepat. Nikah cepat boleh. Mungkin ada lelaki lain lah, ataupun mungkin jelah jiwa dia nikah. Kadang kahwin paksa pun ada juga macam tu. Mak ayah suruh nikahlah, sedangkan perempuan tadi mungkin ada lelaki lain yang dia minat, yang dicinta. Sedangkan yang dah lama berkahwin pun kadang-kadang ada masalah rumah tangga kan. Kadang dah anak dah besar-besar pun kadang ada juga masalah rumah tangga. Tak tentu tentang benda ni. Kadang baru berkahwin pun ada masalah rumah tangga. Kadang dah beranak pinak pun ada masalah rumah tangga. Bahagian masing-masing lah tu. Macam tu. So mana kalau nak bernikah, semula nikah dengan cara baik. Kalau nak bercerai pun cerai cara baik. Macam tu. Jangan orang kata bergaduh sana bergaduh sini kan. Baik. Baik, kemudian hukum edah dan kewajipan yang perlu dilakukan. Apa yang wajib dilakukan? Hukum edah dan kewajipan yang perlu dilakukan. Terdapat beberapa hukum dan kewajipan bagi perempuan yang beredah seperti berikut. Pertama, perempuan yang beredah talak. Perempuan yang diceraikan dengan talak, sama ada talak raj'i ataupun talak bain, mempunyai kewajipan dan hak. Talak raj'i ataupun talak bain. Bain ni ada dua kan, ada bain sugra, ada bain kubra. Bain ada dua, sugra dan kubra. Mana dikatakan bain sugra, bain kecil. Sugra ni kecil lah. Bain sugra ni ialah seperti talak yang berlaku, talak perempuan tu ditalakkan dengan talak disebabkan oleh khulu ataupun pasah. Khulu ataupun pasah ni dikatakan sebagai talak bain sugra, bain kecil. Kemudian kalau talak bain kubra,
Bain kubra ialah perempuan-perempuan yang ditalakkan dengan talak 3. Talak 3. Makna kalau nak bersama semula mestilah bernikah dengan lelaki lain dahululah. Lepas tu menikmati akan hubungan dengan suami yang kedua tu. Lepas tu suami yang kedua tu menceraikan dia. Dah habis iddah dia, bolehlah dia berkahwin dengan suami yang pertama semula. Macam itulah. Tempoh lah, panjang lah tempoh dia. Baik. Jadi perempuan yang ceraikan dengan talak, sama ada talak raj'i. Talak raj'i ialah talak 1 ataupun talak 2, ataupun talak bain. Cuma talak bain dia 2 kan, bain sughra dan bain kubra. Bain sughra tadi seperti talak dengan talak pasah, sebabkan pasah, ataupun khulu', tebus talak. Bain kubra ialah dengan talak 3. Jadi mempunyai kewajipan dan hak, iaitu jika talak raj'i, suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi isteri. Talak 1, talak 2, suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi suami. Dan yang afdalnya ialah tempat tinggal semasa mereka hidup bersama. Sekiranya bersesuaian dan tiada halangan untuk mendudukinya. Jadi maknanya kalau suami telah menceraikan isteri dengan talak 1, dengan talak 2, sepatutnya dia tak boleh menghalau isteri dia. Tapi banyak kes yang berlaku dihalau, macam itulah. Banyak kes berlaku tu isteri itu dihalau daripada rumah bila berlakunya perceraian. Sedangkan tu talak 1 ataupun talak 2 kan. Tak sepatutnya dikeluarkan isteri itu daripada rumah, ataupun suami tak mengeluarkan isteri daripada rumah, tetapi adik-beradik dia datang ambil. Adik-beradik dia datang ambil, ataupun keluarga dia datang ambil isteri tadi. Sedangkan baru talak 1, patutnya tak boleh keluar daripada rumah. Macam tu. Tapi banyak kes yang berlaku begitulah. Macam tu. Jadi suami wajib menyediakan, kalau ikutkan wajib menyediakan tempat tinggal bagi isteri. Dan yang afdalnya ialah tempat tinggal semasa mereka hidup bersama, sekiranya bersesuaian dan tiada halang untuk mendudukinya. Itu kalau tiada halangan. Bila ada halangan apa-apa, dah kena halau dan sebagainya, tu lainlah. Lainlah, panjanglah cerita dia tu. Ataupun memang tidak ada keserasian lagi. Kalau berjumpa kan bergaduh. Pantang jumpa bergaduh. Apalagi kalau duduk satu rumah, walaupun talak 1. Takut nanti akan jatuh talak 2 pula. Dah duduk rumah, saya bergaduh ya. Kemudian menurut syariat Islam, suami wajib memberikan nafkah seperti perbelanjaan, pakaian dan juga lain-lain. Nampak tuan? Wajib suami walaupun dah talak 1 ataupun 2, suami masih lagi wajib beri nafkah. Seperti perbelanjaan, pakaian dan lain-lain. Nafkah itu wajib diberikan, sama ada isteri itu mengandung ataupun tidak. Hal ini demikian kerana suami masih berkuasa atas isterinya dan boleh rujuk selagi tempoh iddahnya belum berakhir. Dan boleh rujuk semula selagi tempoh iddah itu masih belum berakhir. Tapi banyak yang berlaku tadi, macam tadilah cakap, isteri terus keluar daripada rumah. Ada juga isteri yang lari daripada rumah pun ada. Isteri lari daripada rumah sedangkan tak diceraikan oleh suami dia, cuma hanya setakat bergaduh macam tu je. Setakat bergaduh macam tu, lepas tu kan kemas baju, kemas tu ni kan, terus packing barang tu, berangkat keluar lagi daripada rumah. Kan. Baik, kemudian lelaki wajib menetap di rumahnya dan tidak meninggalkan rumah melainkan kerana perkara yang tak dapat dielakkan. Suami wajib menetap di rumahnya dan tidak akan meninggalkan rumah yang ada isteri tadi, berkaitan telah syarat tadi, melainkan dengan perkara yang tak dapat dielakkan. Dia kena keluar, maka dia kena keluarlah. Dah asyik bergaduh je. Yang beli rumah tu pula isteri yang beli rumah. Rumah pula nama isteri. Rumah pula nama isteri. Macam tu. Kadang rumah nama suami. Bila rumah nama suami, dia lau isteri tu, sedangkan baru talak 1. Banyaklah macam-macam kes lah bila berlaku perceraian ni. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tadarruhunna litudayyikuna alaihinna wa in kunna ulati hamlin
fa anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahunna. Maksudnya tempatkanlah isteri yang menjalani iddah itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Ni Al-Quran ni. Surah At-Talaq ayat 6. Maksudnya apa tuan-tuan? Askinuhunna min haitsu sakantum. Tempatkanlah isteri yang sedang menjalani iddah itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Dan janganlah kamu adakan sesuatu menyakiti mereka di tempat tinggal itu dengan tujuan hendak memisahkan dudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu. Dan jika mereka dalam keadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Cuma kena bagi nafkah lah. Nafkah iddah kan. Tu nafkah iddah kena bagilah. Itu. Ada kadang suami-suami mencuaikan, mengabaikan nafkah iddah. Macam tu. Mana bila dah berlaku perceraian ni biasalah bongih kan, marah. Bila berlaku perceraian nak lantaklah kau kan. Husin pun tak rapek dah, dia tak bagi kau duit. Sebab yang menyebabkan cerai ni kau, bukan Dan. Macam-macam lah tu. Jadi masing-masing tuduh-menuduh lah tu. Suami tuduh isteri, isteri tuduh suami. Macam tu. Baik, sekali lagi tuan-tuan. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tiya bi fahishatin mubayyinah. Janganlah kamu mengeluarkan mereka daripada rumah-rumah kediamannya sehingga selepas habis iddah. Dan janganlah pula dibenarkan mereka keluar dari situ kecuali jika mereka melakukan perbuatan yang keji. Macam tu. Mana tak boleh benarkan dia keluar. Mana kena tinggal juga di rumah tu lah. Tapi bila keadaannya ditakuti akan berlaku fitnah yang besar, kan, akan berlakunya perzinaan dan sebagainya. Jadi itu yang kalau ada rumah lain balik ke macam perempuan, dia balik rumah mak ayah dia balik kan, ataupun dia tinggal rumah adik-adik dia yang lain sehingga habis selesai kes mahkamah. Itu. Dan mahkamah pun biasanya kalau kes perceraian ni biasanya bila belum berlaku dia dah mohon, kalau pasangan itu dah bercerai di rumah, kemudian pergi mahkamah untuk kata buat pengesahan perceraian di mahkamah. Biasanya mahkamah dia akan kerani di kaunter tu biasanya dia suggestkan jangan duduk serumah. Dia kata itulah. Dia akan cakap macam itulah. Sila duduk asing, dia kata, jangan duduk serumah kan. Sebab apa dia suruh duduk serumah tu? Supaya ditakuti nanti akan berlakunya perzinaan, benda yang tidak baik gitu. Kata. Sebab ada yang suami-suami kadang-kadang dia rujuk isterinya dengan rujuk perbuatan saja. Dia rujuk perbuatan. Dia tak lapaskan rujuk pun pada isteri dia. Dalam rujuk perbuatan ni maknanya suami tidak melapaskan rujuk pada isteri, tetapi terus melakukan persetubuhan. Dengan isteri yang telah pun diceraikan. Sebab apa duduk satu rumah? Bila duduk rumah ni macam-macam boleh terjadilah. Macam tu. Jadi nafsu pun nak kawal. Kalau sebelum ni bongih je, jadi malam tu dah tak bongih dah. Siang bongih. Siang bongi, malam dah tak bongi. Sebab apa? Dah nakkan benda tu. Jadi mulalah orang kata gesel. Akhirnya terbabas. Kan terbabas. Suami tak ada kata rujuk. Dia tak ada kata saya rujuk engkau semula dengan perkahwinan dahulu. Dia tak sebut. Dia tak sebut je tu. Tapi dia terus rujuk perbuatan. Maknanya berlakunya persetubuhan. Persetubuhan dengan isteri. Kalau ikutkan mahkamah, tidak sah rujuk begitu. Tak sah. Fasid dia punya rujuk tu. Tak dibenarkan. Salah. Tak boleh. Tak sah rujuk. Mana tak sah lah persetubuhan itu. Berzinaah lah namanya dia. Macam tu. Dia mesti dilafazkan. Sekurang-kurang lafaznya, saya rujuk awak kepada perkahwinan kita yang terdahulu. Kalau dalam borang rujuk tu kan, kadang-kadang saya biasa rujukkan orang di pejabat agama.
Walaupun sekarang tak kerja di bahagian nikah ni, saya dah kerja bahagian dakwah kan. Dia ada borang tu, satu borang tu kena isi kan. Sebelum rujuk itu, sebelum pasangan itu kita benarkan rujuk, kita akan tanya dulu perempuan tu, puan ada habis hedah, ada habis hedah ke belum. Lepas tu puan setuju tak nak rujuk dengan suami puan ni. Dia kata setuju, semua kata setuju, bolehlah kita rujukkan dia. Lepas rujuknya ialah dengan ini saya rujuk isteri saya yang bernama siapa kan, ke perkahwinan kami yang terdahulu, kami yang dahulu. Kami rujuk semula, saya rujuk semula isteri saya ke perkahwinan saya dengan dia yang terdahulu. Macam tu. Itulah lafaz rujuk dia. Ataupun kalau nak ringkas, saya rujuk awak semula. Mana perkataan rujuk tu kena ada lah. Perkataan rujuk tu mesti ada. Mana isteri faham. Isteri faham bahawa suaminya rujuk dia semula. Macam tu. Tapi dengan syarat suami kena, kalau nak rujuk rumah pun boleh cakap. Boleh tak kalau saya rujuk di rumah? Boleh. Tapi besok kena buat pengesahan di mahkamah. Macam masa Covid tu kan. Masa Covid tu kan banyak orang kata kes-kes rujuk tak tertangguh. Jadi nak rujuk pejabat agama pun tak boleh sebab mahkamah pejabat agama tak buka. Jadi ni dah bercerai ni, bekas ni nak habis dah ni. Macam mana ni ustaz? Rujuk ialah kat rumah. Tapi dengan syarat pastikan betul-betul bahawa baru talak 1 ataupun talak 2. Kalau talak 3 dah tak boleh rujuk dah, tuan. Kena cina buta nanti. Ustaz, saya kompong ustaz baru talak 1 kata. Rujuklah. Rujuklah orang kata depan isteri ataupun depan adik-beradik dan sebagainya. Besok dah habis PKP dan sebagainya, pergilah mahkamah untuk sahkan rujuk tu. Itulah. Itu cara dia. Baik tuan-tuan Kemudian isteri yang beredah itu haram mendedahkan dirinya untuk dipinang. Isteri yang beredah haram mendedahkan isterinya untuk dipinang oleh lelaki lain kerana dia masih terikat dengan suaminya. Sebab baru talak 1 ataupun talak 2. Bahkan suami lebih berhak atas dirinya daripada lelaki lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa bu'ulatuhunna haqqa biraddihinna fi zalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali ataupun rujuk akan isteri itu dalam masa iddah mereka jika suami-suami bertujuan untuk bernamai. Kalau suami memang ikhlas nak rujuk semula, rujuk balik dah. Kata. Apalagi kalau ada anak. Kan anak pula kecil-kecil, ada 10 anak kecil-kecil. Berderet anak 10. Tiba bercerai. Tuan-tuan. Jadi kena fikir panjanglah. Biasanya pasangan-pasangan yang ada anak biasanya memang macam isteri ni memang bersedialah untuk dirujuk semula lah. Pasangan yang tak ada anak ni yang kadang-kadang bekas isteri biasanya kadang tak nak rujuk semula. Ataupun nak fikir dululah. Gitu. Fikir lalas habis dah. Bila dah habis dah barulah orang kata terkocoh-kocoh. Kelang kabut datang pejabat agama nak rujuk semula sedangkan dah habis dah. Gitu. Itu sajalah tentang perbincangan pada malam ni. InsyaAllah akan datang kita sama-sama sampai sini lah. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa ma'alam taqabbala biskan halalan mubarakatan kasirah wa siyana fatai alim nawilana qulubana binuri ma'rifataka wa aftanha fa'arifin. Allahumma fakina fidin, Allahumma fakina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.